Hai semua, apa khabar anda di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini anda khususnya calon-calon SPM 2020 akan bersama dengan Cikgu Adis pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kertas 2. Hai, kembali bersama dengan Cikgu Adis dalam misi 30 hari menjelang SPM. Tak sampai lagi 30 hari guys. Ya, kita mulakan dengan 24 Februari untuk kertas 1 dan kertas 2 dan 25 Februari untuk kertas 3 anda. Alright. Seterusnya, pada kali ini Cikgu Adis akan cuba rungkaikan apakah permasalahan yang anda ada ya terutamanya dalam kertas 2. Alright. Kita teruskan. Right, kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Fokus kita kali ini ialah kertas 2 guys. 50% ya. 50% daripada markah anda datangnya daripada kertas 2. Dan Cikgu Adis sudah maklumkan sebelum ini ya, kertas 2 nak capai target anda untuk cemerlang mesti struktur nak capai cemerlang mesti dapat 30-40, esei mesti dapat 50/60 dan untuk anda yang target lulus, anda mesti dapat struktur, mesti dapat 10 markah dan 20 markah untuk esei. Anda dah bersedia untuk bersama dengan Cikgu Adis? Now, come. Kita bersama dengan Cikgu Adis untuk mengetahui bagaimanakah untuk anda menjawab soalan. Teknik menjawab soalan kertas 2. Right? Bagaimana cara nak jawab fakta dan kebat yang ada dalam kertas 2, sama ada untuk struktur ataupun untuk bahagian esei, barulah kita boleh skor dalam exam kita. Right? Okey. Bersedia? Now, apakah sebenarnya yang diuji dalam sejarah kertas 2 pada tahun ini guys? Ramalan, jangkaan, soalan bocor. Jom kita tengok macam mana soalan tahun ini ya. Right, kita tengok yang ini. Ini sangat penting. Jom kita tengok. Soalan anda dalam kertas 2 sebenarnya bermula di sini. Tema 7, 8, 9. Ini adalah antara 3 tema yang awak belajar masa tingkatan 4 yang ada 10 bab tu. Manakala tema 10, 11 dan 12 ini yang awak belajar masa tingkatan 5 yang duduk kat rumah tu, ya, bermula pada bulan Mac, ya, yang duduk kat rumah tu yang ada 9 bab. So, untuk SPM anda kertas 2 datangnya daripada 19 bab ini, ya, akan keluar 11 tajuk ataupun 11 bab. Daripada 19 bab ini akan ditanya 11 soalan. Now, kita rungkaikan apa, dari mana datangnya soalan-soalan tersebut. Sekali lagi, contoh dalam tema 7 tamadun awal manusia yang awak belajar masa form 4, kita ada bab 1, bab 2 dari bab 3 guys. Daripada 3 bab ini, Cikgu Adis jangkakan pada kali ini akan ditanya 2 soalan. Dari mana soalan tu? Stay tune bersama dengan Cikgu Adis. Alright, now, tu tema 7 akan ada 2 soalan yang datang daripada sama ada bab 1, bab 2 atau bab 3. Now, kita tengok tema 8. Tema 8, tema tamadun Islam yang awak belajar masa form 4 tu bersama dengan ustaz pun boleh guna knowledge dia, right? Yang awak belajar bersama dengan cikgu-cikgu sejarah anda ada 5 bab, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Daripada 5 bab ini akan ditanya, Cikgu Adis jangkakan tahun ini akan ditanya 3 soalan. Alright, seterusnya kita pergi pada tema 9.
Tema terakhir dalam tingkatan 4 ialah tema 9, iaitu perkembangan di Eropah dan kesannya kepada ekonomi negara kita. Ada 2 bab saja guys, iaitu bab 9 dan bab 10. Dan daripada 2 bab ini, Cikgu Adis jangkakan 1 soalan akan ditanya. Bab mana ya? Bab 9 ke? Bab 10 ke? Stay tune bersama dengan Cikgu Adis. Alright, now kita pergi pada tingkatan 5. Tema 10 yang berkenaan dengan nasionalisme ya, di Asia Tenggara. Right, dan juga di negara kita. Ada bab 1 dan bab 2. Daripada 2 bab ini, tahun ini Cikgu Adis jangkakan 2 soalan. Okey, 2 soalan daripada tema 10, 1 soalan daripada bab 1, 1 soalan daripada bab 2. Apa soalan tu? Soalan Cikgu Adis tak boleh nak bagi tahulah. Sebab Cikgu Adis pun tak tahu. Kita hanya boleh jangkakan tajuk-tajuk yang kita ramalkan akan keluar. Okey, now kita pergi pada satu-satunya tema yang sangat panjang, iaitu tema 11. Kita ada bab 3, kita ada bab 4, kita ada bab 5, kita ada bab 6, kita ada bab 7, kita ada bab 8. Ada 6 bab dalam tema 11, iaitu bab 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 6 bab ini, Cikgu Adis jangkakan akan ada 3 soalan daripada tema 11. Alright, now kita pergi pada tema yang terakhir dalam tingkatan 5 yang awak baru habis belajar. Dah habis ke belum? Alright. Right, iaitu tema 12, ada 1 bab saja, iaitu bab 9. Oleh kerana dia ada 1 bab saja, tema ini merupakan tema yang sangat panas sebab dia akan memang akan keluar setiap tahun. 1 bab ini saja akan ditanya 1 soalan dari sini. Dan anda sangat bertuah tahun ini sebab kertas 3 pun keluar daripada bab 9. So, tajuk tu dah boleh ketepikan. Alright, now kita lihat. Ya. Ini conclusion, kesimpulan yang Cikgu Adis buat, apa yang Cikgu Adis terangkan tadi ya. Tema 7 ada 2 soalan Cikgu Adis ramalkan. Tema 8 ada 3 soalan Cikgu Adis ramalkan. Tema 9 ada 1 soalan yang Cikgu Adis ramalkan. Kemudian tingkatan 5, tema 10 ada 2 soalan yang Cikgu Adis ramalkan. Tema 11 ya, 3 soalan yang Cikgu Adis ramalkan, dan tema 12 akan ada 1 soalan dari situ. Okey, jelas guys? Alright, now kita pergi pada bagaimana nak jawab soalan kertas 2 ni. Susah ke, mudah ke? Siapa kata susah angkat tangan? Siapa kata mudah angkat tangan? Semuanya mudah kan? Mudah kan? Alright, sangat mudah untuk menjawab kertas 2. Now, kita berkenalan dengan kertas 2. Mesti dijawab dalam masa 2 jam 30 minit. Ada 2 bahagian. Bahagian A, bahagian B. Alright. Bahagian A awak tahu dah. Ada soalan struktur. Ada 4 soalan, wajib jawab kesemuanya, ke-4 soalan. Dan kemudian bahagian B ada 7 soalan, jawab 3 saja. Itu maksudnya. Okey, now kita pergi pada bagaimana cara nak jawab soalan bahagian struktur. Sangat mudah. Struktur ni dia macam isi tempat kosong je. Sangat mudah. So jangan tak jawab. Yang anda gagal tu sebab anda tidak jawab soalan tu. Okey, sangat penting. Right now, masa yang diperuntukkan untuk struktur ya, untuk bahagian struktur bahagian A ialah antara 15 hingga 20 minit bagi satu-satu soalan. So awak guna antara 60 hingga 80 minit untuk bahagian A. Yang selebihnya adalah untuk essay guys. Right? Jangan lebih daripada 20 minit untuk satu-satu soalan. Alright? Now, bagaimana nak jawab? Mudah je. Cikgu Adis semua mudah. Memang mudah nak lulus, nak cemerlang sejarah ni. Nak A sangat mudah. Alright.
Ya, jawapan anda mestilah mengikut kehendak soalan. Alright? Apa yang soalan tanya, itulah jawapan awak. Yang jadi masalah sekarang ialah kebanyakan daripada anda jawab soalan berdasarkan kepada kehendak sendiri, bukannya kehendak soalan. Siapakah nama anda? Soalan. Bapa saya bekerja di Kedah. Itu jawapan awak. Dapat markah tak? Dah tentulah tak ada. Itu maksudnya. Alright. Markah yang diperuntukkan untuk struktur ialah antara 1 hingga 4 sub markah bagi setiap soalan dia. Right? Ya, untuk sub soalan markahnya ialah antara 1 hingga 4. Dah tentulah yang 4 markah itu ialah kebat. Bagaimana cara nak jawab soalan? Gunakan formula. F sahaja, fakta sahaja. Contoh soalan fakta sahaja. Namakan 2 bandar terancang di Malaysia. Apa? 1, 2. 1, 2. Namakan aja. Okey, itu maksudnya fakta sahaja. Kemudian fakta ayat lengkap. Okey, fakta ayat lengkap ni maksudnya ayat yang lengkap lah. Okey, jangan jawab dalam bentuk point. Okey. Right, kemudian mesti ada ataupun mereka nak jawab soalan fakta huraian contoh dan kebat fakta huraian contoh inferen. Yang ni Cikgu Adis kebat dah jelaskan. Alright, now berkenaan dengan bagaimana cara nak jawab ini contoh. Ni dia guys. Ini adalah musuh anda. Musuh anda yang berwarna hijau kuning ni. Kenapa musuh? Inilah tugas anda. Kata tugas dalam soalan, itulah cara anda menjawab. Alright, ini sangat mudah nak jawab. Ini susah sikit. Dan itu kebat. Wajarkah, setujukah, adakah, beri hujah dan sebagainya. Cadangkan, buktikan, ramalkan. Okey, itu soalan yang perlu di peringkat tinggi lah. Soalan kebat, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Di situ inilah musuh anda. Dalam setiap soalan mesti ada kata tugas. Alright? Okey. Now, ini adalah inferen. Bagaimana cara nak menulis kebat? Ya, anda boleh mulakan dengan perkataan ini di hadapan ayat anda. Okey, dan kaitkan dengan kehendak soalan. Okey, jelas? Alright, itu pengetahuan yang perlu anda ketahui sebagai calon SPM. Alright? Now, ini adalah formula untuk anda menjawab soalan kebat. Okey, sama ada dalam 4 markah tadi. Ya. Okey, now, ini Cikgu Adis nak bagi tahu, nak pecah rahsia. Bukan rahsia pun. Alright? Dalam setiap soalan, dia ada 3 benda ni. Dalam soalan tu mesti ada kata tugas. Ada tak kata tugas? Dalam soalan tu mesti ada tajuk. Tajuk apa? Dan dalam soalan tu mesti ada kehendak soalan. Alright? So, lengkaplah setiap soalan mesti ada 3 benda ni. Okey? Ni contoh dia. Kita nak jawab ni sekarang. Okey? Ni contoh nak jawab. Kita gunakan formula fakta saja. Right, senaraikan 2 warisan tamadun awal dunia. Okey, mana kata tugas dia guys? Senaraikan. Mana tajuk dia? Tamadun awal. Right, mana kehendak soalan dia? Dia nak 2 warisan. Okey, so kalau ada huruf Roman macam ni, 1, 2. Okey, kalau awak jawab contoh piramid. Warisan tamadun awal yang pertama piramid. Yang kedua bandar terancang Harappa Mohenjo-daro. Okey, nak tambah jawapan sebab dia banyak jawapan kan? Tambah je dekat bawah. Okey, awak tak boleh palang kat sini. Awak tak boleh koma kat sini. Tak boleh. Okey, kena tambah dekat bawah. Okey, kalau jawab macam ni dapat markah berapa? Yes, ini 2/2. Cantik? Alright, now kita teruskan dengan contoh yang kedua. Gambar berikut adalah merupakan warisan tamadun awal dunia. X, Y. So, X, Y ni, jangan salah label pula. X ni apa guys? Piramid. Okay, Y tu apa? Bandar Mohenjo-daro Harappa. Okay. Tulis kat sini. Bandar terancang tamadun Indus ataupun bandar Mohenjo-daro Harappa.
Right. Boleh tak jawab jawapan lebih? Tak boleh. Untuk soalan yang ada XY, mesti ada satu jawapan sahaja bagi setiap X. Dan kelemahan anda, jangan tersalah label. Okey, nanti awak kata X ini ialah bandar terancang. Awak tahu dah X ni Mohenjo-daro piramid. Tapi awak tulis kat sini Mohenjo-daro Harappa. Salah. Okey, jangan tersalah label. Okey, next. Ini contoh yang menggunakan ayat lengkap. Alright, apakah fungsi binaan warisan tersebut? Apa fungsi piramid? Apa fungsi bandar terancang tadi? Okey, sangat mudah dekat sini untuk menjawab soalan yang menggunakan formula fakta ayat lengkap. Okey, next kita pergi pada macam mana cara nak jawab kebat yang ada 4 markah tu. Okey. Ambil sedikit dari soalan sebagai pemula ayat. Okey. Kemudian berilah fakta anda. Okey. Menggunakan fakta, huraian, contoh dan juga inferen. Okey, cara menulisnya beginilah lebih kurangnya. Okey. Cikgu Adis tunjukkan saja di sini sebab semua benda ni cikgu-cikgu anda sudah ajar anda bagaimana cara untuk menjawab. Yang terbaik teruskan. Okey, ini antara contoh yang Cikgu Adis berikan. Okey, next. Kita jawab yang seterusnya. Soalan kata tugas mengapakah? Kalau mengapakah dia nak apa guys? Dia nak sebab. Okey. Masyarakat tamadun awal dunia mampu membina warisan tersebut bla 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 bla. Okey, itu cara kita menjawab untuk full markah penuh lah. Okey, ini sekali lagi Cikgu Adis kemukakan bagaimana cara nak jawab soalan kebat. Okey, ambil sedikit dari soalan, kemudian teruskan dengan jawapan anda menggunakan formula kebat iaitu fakta, huraian, contoh, inferen. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bahagian B iaitu esei. Bagaimana cara nak jawab soalan esei pula. Okey, now kita lihat ini. Right. Bahagian esei kita ada 7 soalan. Okey, iaitu soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada 7 soalan ini, anda diwajibkan untuk menjawab 3 soalan saja. Jawab 3 soalan saja, jangan 7 soalan. Okey, nak cemerlang kena fokus, right? Nak cemerlang kena fokus, nak lulus pun kena fokus. Awak kena tahu apa yang perlu anda jawab. So, bagaimana cara? Ini Cikgu Adis nak kongsi rahsia. Bagaimana cara sebenarnya nak pilih soalan esei yang terbaik? Ada 2 cara. Cara pertama ialah awak pilih soalan esei yang awak yakin dapat markah penuh 20/20. Dan yang kedua, awak pilihlah soalan esei yang ada banyak pecahan. Okey, awak tahu dah cikgu ajar dekat sekolah, esei ni dia ada 2 format iaitu format ABC. 668 markah dia ataupun format ABCD 4466. 4466 itu lebih mudah untuk anda menjawab sebab markahnya sikit-sikit dan faktanya pun sikit-sikit saja ya untuk sebagai jawapan. Okey, faham maksud Cikgu Adis ya? Pilih soalan yang terbaik dan pilih soalan yang banyak pecahannya. Pilih 3 yang terbaik. Dan ini adalah antara cadangan Cikgu Adis berapakah masa yang diperlukan untuk menjawab soalan esei ni. Tadi balance daripada kertas struktur tadi, ya, anda jawab 3 ni dalam masa 25 hingga 30 minit bagi satu-satu soalan. Jangan lebih. So bagaimana cara nak jawab soalan ni dalam masa yang singkat ni? 30 minit je. Tips yang Cikgu Adis nak berikan kepada anda ialah tolong jawab dalam kertas yang berasingan. Macam mana tu Cikgu Adis? Maksudnya ialah kalau jawab soalan nombor 5, 5A muka surat depan, 5B belakang dan 5D muka surat lain. Tu maksudnya. Okey? 5A muka surat depan, 5B belakang, 5C muka surat lain, 5D muka surat lain. Contoh. Alright? Okey. So, kenapa perlu di kertas berasingan? Sebab anda boleh menjawab bahagian mana-mana pun. Nak jawab D dulu pun boleh, nak jawab C dulu pun boleh. Dan kalau anda terlintas mana-mana fakta kebat ke, fakta buku teks ke apa ke, awak boleh tambah dekat mana-mana sebab ruangannya
banyak. Okey, so jawablah di kertas yang berasingan. Alright, bagaimana cara nak jawab ni dia? Jawapan mestilah mengikut kehendak soalan, bukannya kehendak sendiri guys. Right, markah yang diperuntukkan ialah antara 4 hingga 8 markah. Biasanya 6 atau 8 markah itu adalah soalan kebat. So, kebat awak dah tahu dah, awak mesti jawab berdasarkan formula ni. Right. Untuk formula kertas 2 mesti jawab dalam fakta ayat lengkap. Fakta ayat lengkap ini adalah formula untuk membantu calon yang tidak mahir menghurai. Okey. So, anda calon-calon cemerlang wajib menggunakan formula fakta huraian contoh. Tapi, kalau anda calon-calon yang hadapi masalah untuk memberi huraian, awak boleh berikan fakta ayat lengkap, bukannya dalam bentuk point. Okey. Now, kita lihat contoh seterusnya. Ini kata tugas seperti mana juga dengan dalam struktur tadi, right? Ini kata tugas dia, right? Berikan, senaraikan dan so on ni, right? So, kata tugas ni sangat penting dalam satu-satu soalannya guys. Alright, now kita tengok contoh kebat. Untuk 8 markah, kebat esei, ini cara kita jawab ya. Ambil sedikit dari soalan menggunakan formula fakta huraian contoh inferen. Mana inferen dia? Ni kat bawah sekali lah yang inferen dia. Gunalah ayat macam mana pun. Ini oleh yang demikian tu maksudnya kesimpulan lah, rumusannya dan sebagainya. Okey, ini cara kita menjawab soalan kebat. Alright, kemudian kita pergi pada kata tugas bezakan. Alright. Untuk bezakan ni, soalan yang bezakan ni, alright. Cikgu Adis nak bagi amaran kepada anda, tolong jangan sekali-kali anda menjawab soalan dalam bentuk jadual macam ni. Right? Kalau anda menjawab dalam bentuk jadual macam ni, anda tak akan dapat markah. Markahnya 0/4 contoh. Right? Tak boleh. Anda mesti menggunakan ayat lengkap seperti ini. Ya. Perbezaannya ialah menggunakan sifat yang sama. Menggunakan sifat yang sama. Contoh dia, perbezaannya ialah Ketua Pentadbir Peringkat Pusat bagi Malayan Union ialah Gabnor. Manakala Ketua Pentadbir Peringkat Pusat bagi Persekutuan Tanah Melayu ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Begitulah cara kita menjawab soalan kata tugas bezakan. Right? Bezakan. Okay guys. Seterusnya kita pergi pada kebat. Wajarkah yang ada kah ini kena jawab dulu. Kata pendirian ataupun kita panggil kata tegasan ataupun pendirian ini kena jawab dulu. Wajarkah amalan real politik dilaksanakan di negara kita? Amalan politik, real politik tidak wajar dilaksanakan di negara kita. Alright, kena jawab dulu. Barulah beri pada fakta dan huraian dan contoh dan juga inferen. Kena jawab dulu. So, awak akan dapat maksimum 4/4. Tetapi, kalau awak tak jawab soalan penegasan ini, contohnya begini. Awak terus pada fakta. Kerana terus. Right? Walaupun di bahagian huraian contoh inferen ni awak dapat banyak markah, okey, awak tak akan dapat 4/4. Awak hanya akan dapat maksimum 3/4. Kenapa? Sebab awak tidak ada kata pendirian ataupun kata penegasan. Okey, so that's why calon kena jawab dulu. Wajarkah? Setujukah? Adakah? Kena jawab dulu. Baru dapat markah yang cantik, baru dapat markah yang maksimum. Okey, now kita teruskan yang seterusnya. Ini contoh yang sangat mudah. Kata tugas bagaimanakah. Kalau bagaimanakah, dia nak cara, dia nak langkah, dia nak usaha, proses, peristiwa. Okey, ini ya contoh dia menggunakan formula fakta huraian contoh. Okey, jelas? Okey, now conclusion dia. Yang pertama, baca arahan dan soalan. Untuk kita dua.
Kemudian pilihlah soalan. Bagaimana nak pilih soalan guys? Tadi Cikgu Adi sudah ceritakan bagaimana cara untuk anda memilih soalan. Ada dua cara tadi kan? Yang ketiga, binalah kerangka jawapan. Kaki ayam di hujung soalan. Okey, cikgu dah ajar dekat sekolah dah. Kemudian tulislah jawapan di kertas yang berasingan dan ada masa tolonglah baca, tolonglah semak jawapan anda. Dan Cikgu Adis yakin dan percaya bila anda membaca jawapan anda akan senyum gembira. Kenapa guys? Sebab anda pun tak faham apa yang awak tulis. Betul? Alright. Dan yang keenam, sila tepati masa 30 minit untuk satu soalan. Okey guys, pada kali ini kita akan lihat apakah jangkaan tajuk-tajuk penting bagi kertas 2 untuk anda. Right? Datangnya daripada buku teks dan juga buku kebat. Alright, jangkaan. Dah bersedia dengan pen dan kertas masing-masing? Jom kita tengok apakah yang penting tahun ini. Alright, ini adalah antara tajuk-tajuk popular 2021. 2020 anda yang belajar tahun lepas, 21 anda ambil exam. Ini antara yang Cikgu Adis analisiskan daripada tajuk-tajuk popular popular percubaan ya. Percubaan. Okey, bukan yang ini. Bukan yang ini. Kita ada satu lagi. Yang ini. Right. Fokus. Now, apakah jangkaan tajuk-tajuk popular untuk tingkatan 4 guys? Jom kita lihat di sini. Right. Tema 7 kita ada bab 1, bab 2, bab 3. Tema 8 kita ada bab 4, 5, 6, 7, 8. Dan tema 9 kita ada bab 9, bab 10. Now, kita tengok apakah fokus utama tema 7 mengikut ramalan Cikgu Adis, mengikut jangkaan Cikgu Adis. Now, tema 7 fokus pada bab 1. Apakah tajuk jangkaannya? Sumbangan tamadun. Tamadun mana? Fokus pada Mesir Purba. Fokus pada tamadun Indus. Fokus tamadun Wang Ho. Apa bentuk soalan yang boleh tanya kat sini? Bentuk soalannya mungkin sumbangan, sebab kejayaan, mungkin juga lokasi, mungkin soalan tanya dalam bentuk X, Y, kemudian namakan lokasi, namakan bandar dan sebagainya. Mungkin juga soalan tanya sumbangan pertanian tamadun Wang Ho. Setiap tamadun ni ada sumbangan dia yang paling popular. Alright. Bab 1, tingkatan 4. Right? Tolong fokus. Alright. Kemudian, Cikgu Adi jangkakan tema 7 ni ada 2 soalan kan? Betul. Right now. Soalan yang kedua. Bab 3. Apa tu bab 3? Maritim. Kerajaan maritim. Apa bentuk soalan yang boleh ditanya guys? Mungkin dari segi maksud, mungkin dari segi lokasi, mungkin dari jenis pelabuhan, ciri-ciri pelabuhan, ataupun mungkin soalan boleh tanya berkenaan dengan Kedah Tua, pelabuhan Kedah Tua, kecemerlangan Kedah Tua, keistimewaan pelabuhan Kedah Tua. Mungkin juga soalan tanya tentang Sriwijaya. Okey. Stay tune. Right. Dah 2 soalan. Okey, now kita pergi pada tema 8. Daripada 5 bab ini, fokus bab 4. Bab 4, apa tajuk dia guys? Of course, yang Cikgu Adis target untuk anda tahun ini ialah Arab Jahiliah. Arab Jahiliah, apakah soalan-soalan yang boleh ditanya Arab Jahiliah ni? Yang pertama sekali,
Ya, kenapa masyarakat Arab Jahiliyah itu digelar sebagai Jahiliyah? Kenapa dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah? Kemudian kebat yang boleh tanya, mungkin kenapa ada tak masyarakat Malaysia hari ini mempunyai ciri-ciri Arab Jahiliyah? Okey, mungkinlah. Alright, kita pergi pada bab yang seterusnya yang Cikgu Adis target ialah bab 5. Bab 5. Okey, now apa tajuk dia? Piagam Madinah. Apa soalan-soalan yang mungkin ditanya? Dari segi kandungan, Piagam Madinah mesti dari segi kandungan dan juga kepentingan. Dua soalan ini sangat popular dalam tamadun, dalam Piagam Madinah. Okey, now kemudian bab 6. Apa tajuk bab 6? Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Apa soalan yang boleh ditanya? Mungkin sumbangan dalam bidang ilmu. Abbasiyah memang popular dengan bidang keilmuan, keintelektualan, cendekiawan, right? Kemudian terutamanya dalam bidang penterjemahan. Okey, fokus kepada bidang ilmu dan juga penterjemahan. Okey, next. Bab 8 guys. Bab 8 adalah fokus yang utama juga tahun ini. Alright. Okey, sekarang ada berapa? Okey, ada berapa? Tengok Fokus pada pendidikan. Pendidikan ada berapa? Ada 2. Pendidikan formal dan tak formal. Okey, fokus kepada jenis pendidikan dan pendidikan formal. Right. Dan kalau kebatnya mudah aja, mestilah berkenaan dengan kenapa pendidikan itu sangat penting bagi awak. Kenapa dalam sesebuah negara itu kerajaan fokuskan pada pendidikan. Itu soalan kebat dia. Alright, cuba awak tengok kat sini. Cikgu Adis target untuk tema 8, bab 4, 5, 6, 8. Cikgu Adis kata target 3 je kan? Betul? Adalah sebab dia. Alright. Okey, now Cikgu Adis target dalam tema 8 ni akan keluar 3 soalan. Okey, now kita pergi pada tema 9. Satu soalan daripada tema ini Cikgu Adis jangkakan datang daripada bab 10. Apa soalannya? Berkenaan dengan dalam banyak-banyak ni fokus pada pembandaran. Okey, soalannya, kegiatan ekonomi mewujudkan pembandaran. Betul tak? Ekonomi apa tu? Contohnya biji timah kan? Okey. Kemudian getah, alright? Getah ada pembandaran. Selalunya biji timah macam Kuala Lumpur, Ipoh, ya. Kalau Bintulu tu minyak. Tu maksudnya bandar-bandar tertumpu kepada pusat kegiatan ekonomi British pada waktu itu. Right? Kemudian wujudlah ketidakseimbangan antara kaum dekat Malaysia ni, kat Tanah Melayu, ya. Contohnya orang Cina banyak yang tinggal dekat bandar, orang Melayu dekat kampung. Okey, kemudian orang India dekat ladang-ladang estate dan sebagainya. Okey, so ada jurang di situ. Itu adalah antara soalan yang boleh ditanya dalam tajuk pembandaran. Okey guys, kita habis sudah untuk tingkatan 4. Okey guys, sekarang kita lihat apakah jangkaan tajuk-tajuk yang Cikgu Adis buat untuk tingkatan 5. Jangkaan, ramalan, soalan bocor? No. Okey, jangkaan dan ramalan. Right, kita pergi pada tema 10 yang ada 2 bab, ya, tema 11 yang ada 6 bab dan tema 12 ada 1 bab. Okey, guys, bersama dengan Cikgu Adis, jom. Right, now kita pergi pada tema 10. Tema 10 apa yang Cikgu Adis jangkakan ialah bab 1. Right, tajuk yang Cikgu Adis jangkakan ialah imperialisme. Dan apakah soalan-soalan yang boleh ditanyakan berkenaan dengan imperialisme ni? Of course lah, kenapa kuasa barat suka sangat datang ke Asia Tenggara dan juga kesan-kesan imperialisme. Dua tajuk ini sangat popular untuk imperialisme. Okey, bab seterusnya ialah bab kedua, iaitu tajuk yang kita jangkakan, yang Cikgu Adis jangkakan ialah
Kesatuan Melayu Muda, okey, KMM, right, yang anda boleh fokus, ya. Kemudian penentangan pemimpin tempatan yang anda boleh fokus pada DML. DML tu apa, guys? Datuk Maharaja Lela. Dekat mana Datuk Maharaja Lela, guys? Negeri mana? Perak. Okey, penentangan pemimpin tempatan di Perak. So apa bentuk soalannya? Mungkin dia KMM, dia tanya tentang matlamat, cara capai matlamat. Mungkin di Perak dia tanya sebab penentangan, bagaimana cara penentangan. Okey, kenapa perjuangan tokoh-tokoh tempatan tu wajar dicontohi. Okey, ini adalah antara tajuk ramalan Cikgu Adis lah. Okey, kemudian kita mula dengan bab 3 untuk tema 11. Fokus tajuk bab 3 ialah pengasahan negara bangsa yang ada tajuk pembentukan negara bangsa Eropah, terutamanya realpolitik. Realpolitik ni, guys, 4 tahun dah tak keluar. Okay, so fokus utama kita realpolitik ialah termasuk kalau sebut saja realpolitik, mesti ada Jerman, mesti ada Itali, mesti ada Madinah. Right, Madinah dan Malaysia adalah satu perbandingan, ya. Contoh dekat sini, faktor munculnya yang membezakan antara Eropah dengan Madinah, kemudian maksud realpolitik, kemudian berlaku dekat Itali dan Jerman. Right. Kebat yang mungkin ditanya ialah persamaan antara pembinaan negara bangsa Madinah dan juga Malaysia. Right. Dan mungkin juga soalan kebat yang sangat popular ialah wajarkah realpolitik itu diamalkan di negara kita? Okey, wajar atau tidak? Okey. Now, okey, kita lihat yang tajuk yang keempat. Okey. Bab yang keempat, bab keempat dalam tema 11 ialah tajuknya penyerahan Sarawak. Ingat tak penyerahan Sarawak yang awak belajar Rosli Dobi, Rukun 13, okey? Alasan Wynebroek dan kemudian bagaimana rakyat Sarawak membantah, ya, penyerahan Sarawak kepada British. Alright. Okey. Kemudian bab 5, fokus kita bab 5. Fokus pada tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang ada tajuk sikit-sikit berkenaan dengan Suruhanjaya REIT. Apakah soalan yang boleh ditanya, guys? Isu-isu dan juga panduan dalam usaha Suruhanjaya REIT menggubal perlembagaan negara kita. Okey, kemudian soalan mungkin boleh ditanya berkenaan dengan kandungan Persekutuan Tanah Melayu, ya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan apa juga kepentingannya. Okey, guys. Kita tengok bab yang target bab terakhir untuk tema 11 yang Cikgu Adis target ialah bab 8. Okey, bab 8 kita tengok tajuk ekonomi, dasar-dasar pembangunan ekonomi, fokus kepada kependudukan. Okay, dalam wawasan-wawasan 20 yang dah lepas, tahun lepas, right, kita nak capai target 70 juta penduduk, kan? Kita capai ke tidak, guys? Kita sekarang ni 32 juta saja, kan? 32 juta. So, kita nak capai target 70 juta kependudukan di negara kita. So, apakah soalan yang boleh ditanya? Tengok dekat sini. Okey, kemudian fokus juga tajuk wawasan 2020, last batch 2020 dan juga negara maju 2030. Antara soalan yang mungkin boleh ditanya, matlamat pembangunan dasar ekonomi, ya, kependudukan tu, kemudian usaha-usaha yang dilakukan, apakah usaha yang dilakukan untuk menambahkan penduduk negara kita? Okey, awak jangan jawab juga, okey, berkahwin lebih daripada 4 seorang. Alright? Itu salah lah, emosi tak boleh diterima sebagai jawapan. Okey, now kemudian wawasan 2020 sebab dia berkenal cabaran dan atasi, dan kita nak capai kebat, ya, kita nak capai negara maju 2030. Okey, kemungkinan. Okey, guys, itulah antara, awak tengok di sini. Dalam tema 11, Cikgu Adis kata ada tiga tajuk yang Cikgu Adis fokus, tapi Cikgu Adis bagi 4.
Ada pandailah korang. Ya? Adalah sebab tu kan. Mana boleh bagi direct, kena bacalah sikit. Okey. Now, yang terakhir, tema 12 kerana satu-satunya bab yang ada dalam tema 12 ialah bab 9, fokus. Okey, awak dah tahu dah. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Blok Dunia Perang Dingin tu masuk dalam kertas 3 dah. So, dia tak akan ditanya lagi dah dalam kertas 3. Okey, now apa fokus kita? Dasar luar Malaysia. Dasar luar Malaysia berkenaan dengan bentuk hubungan dan juga faktor-faktor asas penggubalan. Okey, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan kebatnya mungkin apakah faedah yang diterima oleh Malaysia kesan daripada dasar luar Malaysia. Okey, so itu adalah antara tajuk-tajuk fokus Cikgu Adis ya. Mungkin anda pertama tertanya-tanya, right? Di tingkatan 4 tadi pun ada benda ni yang hitam dekat tepi ni, right? Tingkatan 5 pun ada yang hitam ni. Apakah benda ni Cikgu Adis? Alright, ini sebenarnya apa tu MTC? MTC tu maksudnya ialah modul target cemerlang yang Cikgu Adis ramalkan pada bulan Jun hari itu. Alhamdulillah Cikgu Adis ramalkan. Semua orang ada ni kan yang buku merah tu, ya, buku merah tu, ya, buku Cikgu Adis punya modul target cemerlang. Ini adalah antara muka suratnya. Anda boleh lihat contoh-contoh soalan di situ. Okey guys, kita sudah sampai ke penghujung kita. So itu saja daripada Cikgu Adis ya. Niat Cikgu Adis di sini adalah untuk membantu anda calon-calon SPM Februari 25 Februari 24 dan 25 Februari untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan anda dan target anda sekurang-kurangnya lulus. Ingat, buatlah apa saja untuk hasilkan yang terbaik. Buat yang terbaik untuk hasilkan yang terbaik. Sekali ini saja anda mesti dapat sijil SPM. Okey, itu saja sekian daripada Cikgu Adis. Kita jumpa lagi di lain kali. Sekian.